السلام عليكم ورحمة الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, muka surat 11 baris 8 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata Musannif Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ia kata, maka bahwasanya hambaku memohon hidup ia kerana menyebut akan daku, tiada kerana dirinya tinggalkan, hingga hidup ia duduk menyebutkan daku. Jadi sama perbahasan berkaitan dengan bab mahabbah. Bab mahabbah, babun fi bayanil mahabbah, iaitu selepas daripada bab at-ta'awudz dengan bab basmalah. Maka sekarang ni dia berkaitan dengan kisah Nabi Ilyas alaihi salam, yang mana malaikat maut hendak mengambil nyawanya. Malaikat maut nak ambil nyawa, makna nak mati. Lepas tu Nabi Ilyas alaihi salam tak embuh lagi, malaikat maut itu cabut nyawa dia. Sebab apa? Maka bila Allah Subhanahu wa taala suruh tanya kepada Nabi Ilyas kenapa begitu? Adakah disebabkan dia memang tak mau mati nak hidup dunia? Atau apa? Maka dia pun jawab, kerana aku takut tinggal zikrullah. Tu. Sebab sekarang ni jemaah kelompok-kelompok Nabi Ilyas alaihi salam sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat maut ketika itu nak ambil nyawanya. Jadi dia takut dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang tak dapat berzikir dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berasa terlepas. Padahal kalau ikut Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salam tu, syurga adalah nikmat syurga besar lagi lah. Tapi dia tak mahu, dia berasa rugi. Dia berasa rugi kalau tidak tinggal, kalau dia meninggal dalam keadaan tak sempat berzikir bersama dengan kaum dia. Maka dia pun sebut, Allah Subhanahu wa taala pun kata, maka bahwasanya hamba-Ku memohonkan hidup ia hamba-Ku kerana menyebut akan daku, akan Allah. Tiada kerana dirinya, diri hamba, bukan sebab dia tak embuh mati itu dengan sebab diri dia, bukan. Tapi dengan sebab dia nak ingat aku, dia nak sebut aku, dia nak berzikir kepada aku. Jadi ibrah daripada kisah ni maknanya banyak-banyak zikir lah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Ta'ala zikran kathira, zikir yang banyak. Banyak tu lagu mana? Sangat banyak tu. Jadi para ulama pun ada yang menetapkan
bilangan-bilangan tertentu supaya kita tergolong dalam kalangan orang yang banyak berzikir. Jadi zikir ni ada dua. Pertama, zikir yang telah ditetapkan syarak. Zikir yang telah ditetapkan syarak maksudnya bilangan dia sudah tetap. Contoh Nabi SAW sebut selepas daripada sembahyang maghrib, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali tu dia akan mendapat darjat angkat 10 kali, dapat kebaikan 10 kali, dihapus kejahatan 10 kali. Begitu juga selepas subuh. Begitu juga selepas subuh dan selepas maghrib, baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Tak kurang, tak lebih. Penetapan 7 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah sampai habis. Itu penetapan oleh syarak. Maka bila kita kata itu ketetapan syarak, apa hukum dia kalau kita zikir lebih? Apa hukumnya kalau kita zikir lebih ataupun kurang daripada ketetapan tu? Maka Syekh Daud Al-Fatani fati kalimati tauhid. Asalnya kita tu membahaskan berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah sahaja. Kita tu berada di tepi Durus Samin. Kalau tuan-tuan beli Ad-Durus Samin yang Jawi, tepi tu ada tulisan tu kitab tu. Tu kitab Dhiyaul Murid. Berkaitan dengan tahlil sahaja. Berkaitan dengan la ilaha illallah sahaja. Maka di belakang tu sebelum penutup habis kitab, dia pun membahaskan berkaitan dengan hukum seseorang itu bila zikir lebih daripada hak yang telah ditetapkan syarak ataupun kurang. Maka jawab para ulama, dia kata dari sudut boleh tu boleh, tapi fadilat tak dapat. Pahala asal tak dapat. Pahala dapat, tapi pahala asal tu tak dapat. Sebab dia sudah ditetapkan oleh syarak secara khusus daripada nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Biasanya hadis lah. Jadi kalau kita buat lebih ataupun kurang, pahala tu ada, cuma pahala tu bukan pahala yang dijanjikan Nabi SAW dan tak dapat fadilat tersebut. Contoh kita kata, kita baca Allahumma ajirna minan nas 100 kali. Contohlah. Doa tu tak salah, tapi kalau kita buat 100 kali tu, maknanya fadilat yang dapat bebas daripada neraka tak ada lah. Fadilat khusus. Tapi bukan bermakna Allah Ta'ala tak terima langsung doa Allahumma ajirna minan nar. Lain. Ni bukan perbahasan terima tak terima ni. Bahasan dari sudut fadilat tu dapat ke tak? Itu ketetapan syarak. Adapun zikir-zikir yang tak ada ketetapan syarak, kita sendiri-sendiri buat, maka para ulama pun susul lah. Ulama fiqh contohnya, dia paling kurang zikir la ilaha illallah sehari 300 kali. Tu ulama fiqh. Ulama tasawuf paling kurang sehari la ilaha illallah 12,000 kali. Tu paling kurang tu, bukan paling banyak. Paling kurang. Bab zikir ni ahli tasawuf dia nombor 1 lah. Sebab orang fiqh ni dia sibuk jawab soalan, sibuk tentang umat. Jadi banyak masa dia ku ilmu lah, banyak masa dia ku orang untuk jawab masalah-masalah. Jadi kuranglah zikir-zikir tu. Tapi bukan bermakna dia tak zikir pada Allah Ta'ala pada masa lain tu. Jadi kita paling kurang 300 kali paling kurang. Ataupun paling kurang juga malah hari 100 kali. Tu untuk dapat zikir yang banyak tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, hingga maka dia kata Allah Taala kata tinggalkan, yakni tinggalkan Ilyas tadi, tak payah bagi mati lagi, hingga hidup ia Ilyas duduk menyebutkan daku Allah, dan bermain-main ia Ilyas di dalam kebun munajat ia di dalam kebun noktah. Kemudian munajat ia Ilyas akan daku hingga akhir dunia. Akhir dunia ni akhir hari kiamat. Lepas tu Nabi yang hidup sekarang ni 3. Bukan 3, 4. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit siapa dia? Nabi Idris alaihi salam. Kita cerita dah. Dia tu seorang yang pernah mati. Kemudian hidup balik. Bila hidup balik, Allah Ta'ala angkat ke langit. Sampai sekarang tak ada. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj sebut bahawasanya Nabi Idris alaihi salam bila kiamat tak akan hancur badan dia sebab dia sudah mati. Dia pernah merasai mati. Tu.
Yang kedua, yang Nabi yang ada di atas langit itu ialah Nabi Isa alaihi salam. Hak tu jelaslah akan turun di akhir zaman. Dekat-dekat nak kiamat tu, Nabi Isa alaihi salam turun di Damsyik, Syria. Hak tu jelaslah. Tu semua berlaku ketika Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Isa, jumpa dengan Nabi lain secara ruh. Nabi dua ni saja secara jasad dan ruh. Tu. Kemudian dua Nabi pula yang masih lagi hidup atas dunia ni, tapi tak tahu ke mana. Yang pertamanya ialah Nabi Ilyas alaihi salam. Ni. Tu. Dan yang kedua Nabi Khadir alaihi salam. Tu. Nabi Khadir alaihi salam hidup lagi. Dalam kitab Nurul Zalam sebut Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau akan wafat ketika diangkatnya Quran di akhir zaman. Ketika nak dekat kiamat tu, Quran hilang, maka dia pun matilah ketika tu. Mati ketika tu. Tu akhir dunia dah. Sama juga Ilyas. Cuma kat mana sekarang tu tak hidup cari lah. Tak ada. Buat apa nak cari? Tu. Para ulama pernah bertemu dengan Khadir alaihi salam. Ada yang bertemu secara langsung direct macam ni. Ada dalam mimpi pun ada. Ada belakang. Dah ada khilaf ke tak Nabi Khadir alaihi salam meninggal ke tak meninggal lagi? Ada khilaf. Majoriti ulama kata hidup, minoriti ulama kata mati dah. Nak ikut pegang, ikutlah pegang mana-mana. Bukannya akidah ni, dia furuk akidah saja. Tak tahu pun tak apa, tahu lagi bagus. Nak etikad dia mati pun tak apa, nak etikad dia tak mati pun tak apa. Tak usah balah sudah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan maka Khadir, Khadir boleh, Khidir boleh, boleh lah kau sebut, tapi pandangan sahih bacaan dia Khadir. Kalau kita Khidir, ikutlah. Dan Ilyas, berjalan keduanya Khadir dan Ilyas pada sekalian bumi. Dia jalan kat mana sekarang tak tahu. Kat Malaysia ke, Indonesia ke, Bahrain ke, Qatar ke, tak tahu. Tu. Masyriqnya masyrik bumi. Masyrik ni ialah timur. Maghribnya maghrib bumi iaitu barat. Timur barat jalan sokmo. Tak ada berita WhatsApp, tele apa semua tak ada. Kalau ada dah kau lama dah bagi ceramah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, betul? Dan menuntut keduanya Ilyas dan Khadir itu akan majlis zikir. Dia mari majlis zikir. Majlis zikir ni umum lah, sama ada zikir sungguh atau majlis ilmu. Ada belakang. Tu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Fas'alu, maka tanyalah oleh kamu ahla dzikri. Ahli zikir situ yakni ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Jadi kalau kamu tahu dah jawab. Kalau tak tahu jangan pandai-pandai jawab. Tanya orang yang peti. Tu. Jadi ahli zikri situ ialah ahli ilmu, bukan ahli orang duk berzikir tahlil tu, bukan. Tanya dia habis cerita. Apa hukum untuk share? Hukum sekian-sekian. Saya rasa. Habis saya rasa lalu. Tak ada sadaran langsung. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ni surah Ali Imran lah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalaulah mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendak mengikutilah aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, belajar kita Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah terbagi pada 3 dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala sebut sunat ni ada 3. Pertamanya sunat muakkad. Sunat muakkad kalau tinggal dicela oleh syarak. Dan sunat muakkad kalau ditinggalkan hukum dia makruh. Tu. Dicela oleh syarak ke mana? Dosa bukan? Cela lah.
dipandang hina oleh syarak. Yang kedua, sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad. Kalau tinggal tidak dipandang hina oleh syarak, biasa-biasa saja. Yang ketiga dia panggil sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni ialah sunat-sunat yang berkaitan dengan perihal kehidupan seseorang yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan temikai lagu mana, pakai baju apa, pakai serban gedok, pakai kepiah ke, perang dan sebagainya, ikut semua sunnah Nabi SAW. Itu sunnah jibiliyah. Kalau tinggal pun tidak dihina oleh syarak. Jadi sunnah muakkad ni lah yang perlu dijaga kadang-kadang, kerana ada khilaf ulama antara wajib dan sunat. Itu akan jadi sunat muakkad. Macam sembahyang witir lepas sembahyang isyak, khilaf antara wajib dengan sunat. Mazhab kita sunat. Maka disebabkan ada khilaf yang kata wajib, mazhab Syafi'i tambah muakkad, sunat muakkad. Mana kalau orang tinggal sembahyang witir dicela oleh syarak, walaupun tak dosa, tapi makruh. Tu. Apa lagi? Sunat subuh. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Maka sunat subuh itu menjadi sunat muakkad. Mazhab Hanafi wajib, mazhab Syafi'i sunat muakkad. Maya hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, sunat muakkad. Kerana ada khilaf yang kata wajib. Mazhab Hanafi wajib maya raya, tak maya raya dosa. Itu maya raya sunat muakkad. Orang perempuan tak mari pun tak apalah, asalkan orang lelaki mari. Kalau malas mari, mayar rumah. Kalau malas juga minta mayar. Malas juga qada boleh juga. Sebab dia sembahyang berwaktu. Punya pemalas, punya sibuk hari raya tu sampai kena qada. Tak apa. Sebab dia sembahyang sunat berwaktu. Bukan percaya raya-raya ni. Sibuk dengan lauk dengan ketupat tu. Habis. Kemudian bermula asal mahabbatullah itu, mahabbatullah, kasih pada Allah tu lah, iaitu mengikut rasulnya, rasul Allah. Jadi rasul umum. Jadi kita rasul apa nak ikut? Rasul Nabi SAW lah. Jadi sunnah Nabi SAW ada terbahagi pada dua, sunnah hak wajib, sunnah hak sunat. Sunnah dengan sunat lain. Sunat ni hukum syarak, sunnah ni perbuatan Nabi SAW. Jadi ada kalanya sunnah Nabi itu wajib, seperti sembahyang fardu, itu sunnah Nabi. Kemudian ada sunnah Nabi yang sunat. Ni banyaklah. Dalam sembahyang pun ada, dalam puasa pun ada, dalam selain puasa sembahyang pun ada, perbuatan harian kita pun ada belakang. Ngaji tak ngaji lah, amal tak amal saja. Tu. Jadi nak dapat mahabbatullah, asal dia ialah mengikut Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau tiada mengikut Rasul adalah mahabbahnya mahabbah seorang tu dusta. Kata mahabbatullah tapi buat maksiat, tak jadi. Kata mahabbatullah tapi tak buat sunat muakkad, tak jadi, tak kuat, tak kukuh, dusta. Tu. Dia mahabbatullah ni ada kala wajib, ada kala sunat. Kalau hak wajib, wajib lah. Kalau hak sunat, sunat. Kalau perkara yang berkaitan dengan agama, kalau tak buat dia jadi kafir, tu wajib lah. Beriman dengan qada dan qadar Allah, itu wajib. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, itu wajib. Itu mahabbatullah yang wajib lah. Kasih, dan dia mari bila dia pertama kali mari beriman, bila beriman lama-lama kasih gitu lah. Percaya dulu, lepas tu lama kelamaan mari mahabbatullah dengan buat benda-benda sampingan sunat. Tu. Faidatun, ini satu faedah. Ditaruhkan Allah kasih Khadijah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ditaruhkan kasih itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya, maka mendapat ia Khadijah ma'rifah, kenal Tuhan. Disebabkan Nabi disebabkan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sebagai rasul dia, cinta sebagai suami pun dia, cinta sebagai seorang sahabat pun dia. Sebab orang bertemu dengan Nabi sahabat belaka, jadi tiga di situ. Maka balasan dia dapat apa? Dapat ma'rifatullah, cinta Allah, kenal Allah taala. Sehingga kan Allah taala kirim salam pada Khadijah Al-Kubra melalui malaikat Jibril alaihi salam. Punya hebatnya Khadijah Al-Kubra. Kesan daripada mahabbatur Rasul.
Dia mendapat ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah ni kita boleh kata ma'rifatullah sahabat ni khasah lah, khusus, bukannya biasa-biasa. Tu. Dan Zulaikha kasih akan Yusuf, maka dapat ia Zulaikha tu petunjuk. Jadi cerita dalam Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf berkenaan dengan tergodanya Zulaikha. Dia sebenarnya dalam kitab tafsir sebut perempuan tu Khilah nama dia sebenarnya. Cuma masyhurnya Zulaikha, dia tulislah Zulaikhanya. Tu. Kalau buka kitab tafsir adalah, ada yang kata tak tahu nama, ada yang kata Zulaikha, ada yang kata itu, ada yang kata ini Khilah. Jadi Zulaikha nama yang paling masyhur. Jadi diletak Zulaikha. Jadi dia ni tergoda dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga kan dia suruh perempuan-perempuan yang ada di rumah dia tu potong bawang, potong benda lah. Sambil tengok Nabi Yusuf. Sebab mereka tak percaya. Mereka ingat dia ni gila. Dia ni gila-gila ke Yusuf. Memang gila sungguh. Maka Nabi Yusuf AS ketika masuk rumah mereka, potong-potong benda tu sampai terpotong jari. Tu. Sampai terpotong jari. Punya cantiknya, punya terpesonanya dengan keindahan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS diberikan kecantikan separuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paruh kalau bagi semua tak tahu. Tapi bila tiba zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecantikan dia penuh lebih daripada Nabi Yusuf, tapi tak ada seorang perempuan pun yang menjadi fitnah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian fitnah wanita tidak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Nabi SAW bukan setakat sahabat, orang perempuan pun takut jumpa Nabi. Bila takut tu maknanya cakap tu tunduklah. Sahabat Nabi SAW bila bercakap dengan Nabi tak berani direct tengok muka. Dia tengok bawah dululah, tunduk dulu. Tu. Baru slow-slow tengok muka. Budak-budak sahabat Nabi SAW yang budak-budak, dia tak takut, dia tengok. Sebab tu budak-budak sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan uban Nabi berapa, rambut Nabi berapa, janggut Nabi berapa lai, kira suti-suti. Uban berapa lai, ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Semua perawi-perawinya sahabat daripada kalangan budak-budak, bukannya orang tua. Jadi Nabi Yusuf AS membuatkan Zulaikha tergoda, sehingga hampir nak berzina, nak ajak zina. Tapi disebabkan itulah Zulaikha, dia cinta pada Nabi Yusuf walaupun atas jalan yang salah pada awalnya, dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kesan daripada mahabbatu Yusuf. Cinta pada Yusuf. Jadi cinta pada seseorang ni ada kesan dia. Cinta pada orang lain ada ilmu. Cinta pada orang soleh jadi soleh. Cinta pada orang fasik jadi fasik. Cinta pada orang fasik, aku suka kawan ni mencuri, dia pun akan mencuri juga. Aku suka dia ni berzikir, maka dia pun akan berzikir juga ikut. Aku suka kawan ni ada ilmu, maka dia pun turut akan belajar. Dia ada kesan. Dia seperti orang yang pakai minyak wangi. Bila minyak wangi dia pakai, semerbak harum dia tu kena pada orang lain juga. Tu. Kemudian kata Musallih, dan Balqis kasih akan Sulaiman, maka mendapat Islam. Ni zaman Sulaiman alaihi salam. Balqis cinta juga kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga kan dia masuk Islam. Masuk Islam dengan syariat Nabi Sulaiman lah, bukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar kasih akan Rasulullah, maka didapatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu kama qala disebutkan, apabila ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia sehingga akhir zaman, iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih berat. Tu pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tu. Apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam aku terima, kata dia.
Masa tu para sahabat tawakuf, tak tahu nak terima ke tak. Pelik sangat. Tu. Macam mana boleh pergi ke Baitul Maqdis dalam keadaan satu malam pun tak sampai ni. Kalau zaman kita sekarang ni mungkin tak pelik lah. Mungkin ada kapal jet terbang laju kot. Tu. Daripada Malaysia ke Mekah 30 minit contoh. Mungkin ada lah, walaupun tak ada lagi sekarang ni. Paling-paling kurang 7 jam. Kokotlah ada. Kalau ada boleh terima juga zaman ni. Tapi zaman tu mana ada kapal terbang. Kapal layar yang paling laju pun dengan unta. Tu pun berbulan-bulan. Jadi macam mana dia nak percaya seorang Nabi kata pergi Baitul Maqdis dengan diperjalankan oleh Allah Ta'ala, tak sampai satu malam patah balik. Tak pelik lah tu. Pelik weh. Macam orang mari kita, tadi aku pergi Kedah, aku balik tadi. Padahal sejam kan. Boleh percaya. Tak ada percaya kau. Dia ni lah kapal terbang pun paling kurang ambil masa juga 3 jam. Pergi airport tu apa dah. Tapi tak mustahil tak? Tak mustahil. Cuma mustahil adat je. Sebab tu kena belajar akidah. Akidah membabitkan hukum akal tu penting untuk tahu kenyataan seseorang ni boleh terima akal ke tidak. Kalau dari sudut terima akal boleh, kadang-kadang dari sudut adat mustahil. Dan Abu Bakar habis, dan kami harap bagi kamu akan melihat kemudian daripada barang yang mendakwa Allah kasih akan dikau dengan firman-Nya, firman Allah, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kamu cinta pada Allah Ta'ala, Syekh Daud kata, maka mungkin ada kesan di sebalik daripada mahabbatullah, seperti mana Khadijah ada kesan ketika mahabbatul Rasul, Zulaikha ada kesan ketika mahabbatul Yusuf, dan juga Balqis ada kesan ketika dia cinta mahabbah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Habis. Dan pada khabar hadis bahwasanya Nabi Allah Musa bersembah, ia Nabi Musa, akulah orang yang dagang, orang asing, orang yang berjalan, ataulah akulah orang yang sakit, akulah orang yang fakir, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka firman, yakni firman Allah Ta'ala, hei Musa, orang yang sakit itu yang tiada baginya bagi orang sakit, umpama aku tabib orang sakit. Tabib ni doktor lah. Kalau bahasa kita Jawi lama dia panggil bomo. Bomo ni kalau main bahasa sekarang jadi lain tak. Tok bomo jadi lain tak ni. Sihir ke apa tok bomo lah. Tapi bahasa dulu tok bomo tu doktor, tabib. Tabib bahasa Arab. Tu. Tidak adalah orang yang sakit itu melainkan baginya tabib, aku sahaja penyembuhnya. Tu. Dan orang yang fakir itu yang tiada bagiku seumpamaku. Kata Nabi Musa alaihi salam, yang memperkenankan, tiada apa? Tadi fakir itu yang tiada bagiku seumpamaku, yang memperkenankan. Aku tu Allah lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang akan memperkenankan hamba yang fakir. Fakir ni orang yang berhajat. Al-faqiru ila Allah, orang yang berhajat pada Allah. Lepas tu orang mengaji pondok dia kata tok pakir. Tok pakir tu ada dua makna. Tok pakir dengan dua makna. Pertamanya, pakir berhajat pada orang tolong dia, untuk dia meneruskan menuntut ilmu tu. Sebab dia bukan kerja. Kerja dia mengaji je. Dia bukan kerja macam kita. Balik pukul 5 pergi pukul 8 dapat gaji. Dia tak gitu, dia sibuk dengan ngaji untuk lepas fardu ain, untuk lepas fardu kifayah masyarakat. Dia mengaji dalam, kita mengaji atas kulit je. Kuliah maghrib selesai. Dia bukan kuliah maghrib sejak subuh sampai ke 12 tahun. Ngaji saja kerja dia mengaji saja. Sehingga ditetapkan khusus oleh syarak dia boleh dapat zakat walaupun kaya. Tu. Walaupun dah kaya dah, cukup nisab, orang beri sampai 30,000 duit dia, pun dia panggil fakir miskin. Kalau dia tu syarat dia ngaji sungguh lah. Kalau ngaji main-main tak sah zakat kita beri dia.
Lagi yang kedua fakir. Tok fakir tu fakir yang ni fakir pada ilmu, nak pada ilmu. Yang mana ilmu tu Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tu asal usul orang panggil tok fakir lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka firman tadi dan orang yang dagang itu, orang yang tiada baginya bagi orang yang dagang seumpama aku kekasihnya. Jadi kesimpulan daripada khabar ni nak menunjukkan bahawasanya apa-apa jua keadaan seseorang, dia tu orang fakir ke, orang sakit ke, tak ada yang dapat melunaskan hajat dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kena dapat mahabbatullah dulu, baru mahabbatur rasul, baru mahabbatu selain rasul, selain Allah. Macam mana? Mudah ya, imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi. Membuat segala apa yang Allah suruh, tinggal Allah larang. Nampak mudah. Tu. Empat perkataan, imtithalu awamiri wajtinabu nawahihi. Tapi nak buat, payah. Nak bertakwa payah dak. Tuk khatib tiap Jumaat nek bubuih mulut. Ittaqullah. Tu. Ittaqullah tu empat tu. Iaitu imtithalul awamiri. Buat apa yang Allah suruh, wajtinabu nawahihi, tinggal apa yang dilarang. Tu ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa. Bukan takwa main-main. Sekejap buat, sekejap tak buat. Sekejap buat, sekejap tak buat. Buat dosa, kita taubat boleh. Tu bukan takwa sebenar. Tu khatib berapa kali, berapa juta kali kita dengar. Tu. Kalau tak sampai juga tak tahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan pada khabar hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa iman yang terlebih dijunjungkan? Terlebih dijunjung ni terlebih tinggilah. Terlebih tinggi junjung ni asal dia kita junjung atas kepala kita letak sesuatu dipanggil junjung. Kitab-kitab kalau kita beli kitab sikit lah, kitab-kitab Pakistan besar-besar, cetakan dia besar. Kitab hadis-hadis kalau kita pergi ke Seri Petaling ke kat KL tu, dia ada kedai kitab khas cetakan daripada Pakistan. Saya madrasah pakai lah. Yang mengaji madrasah ke pondok, madrasah. Di pondok lain sikit, madrasah lain sikit sistem dia. Madrasah dia ada 8 tahun. Dia ada silibus dia, antaranya kitab hadis lah. Jadi kitab hadis dia besar-besar. Besar ni, panjang. Panjang dan besar. Bila angkat tu berat. Kenapa dia cetak lagu tu? Cetak lagu tu nya asal dia ialah untuk menjunjung kitab tu. Bukan untuk dipegang. Asal gitulah. Memang panjang dan besar suruh. Nak angkat tu memang berat. Macam lebih berat pada beras lagi. Beras pun ringan lagi. Dah lah berat, dah lah besar, berat pula. Batu kertas tu tebal. Kulit licin. Jadi memang dia buat sengaja begitu kerana memang kitab itu suruh dijunjung, dibawa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab hadis. Jadi ada benda yang Nabi SAW kata iman dia itu dijunjung tinggi. Semua setengah sahabat. Maka setengah sahabat pun heran. Iaitu dia pun tanya Nabi, iaitu iman yang terlebih dijunjung tu iman malaikat. Tu tanya tu, iman malaikat ke? Dan kata setengah sahabat iman anbiya. Sahabat bakal jawab, iman yang besar tu iman nabi-nabi lah. Ada yang kata iman malaikat lah. Dan kata setengah iman sahabat, ada yang kata iman kami sendiri. Sebab jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi bil itlaq, seafdal makhluk secara mutlak, tak ada yang lebih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih ajib itu, ajib bukan ujuk baca ujuk habis cerita. Ujuk tu penyakit hati. Terlebih ajib, terlebih ajaib lah kalau kita kata. Terlebih wow. Itu nak kata terjemah lagu anak tau. Terlebih ajaib, terlebih wow, terlebih tinggi itu ialah iman umatku yang datang mereka itu kemudian daripada aku. Kita sebab apa?
Dan yakni padahal percaya mereka itu umatku dengan daku, dan tiada mereka itu umatku melihat akan daku, dan membenarkan mereka itu umatku akan aku pesuruh. Itu tak pernah jumpa Nabi SAW, tapi beriman dengan Nabi. Kita mengakui Nabi SAW itu merupakan pesuruh Nabi, pesuruh Allah. Tanpa kita bertemu dengan dia, kita membenarkan segala risalahnya, segala apa yang dibawa, Islam, semayang, puasa, zakat, umrah, haji, tanpa kita ingkar. Itu lebih tinggi. Sebab orang yang berjumpa baru percaya dengan orang yang tak jumpa dan percaya, mana lagi tinggi? Hak tak jumpa lagi percaya lagi tinggi. Macam kita dengar satu benda, kita percaya. Dengan kita dengar orang tu sendiri cakap dan percaya, mana lagi tinggi? Hak kita tak jumpa tinggi lagi. Memang betul-betul 100% serah pada dia, memang percaya sungguh. Tak ada perasaan tak percaya. Kalau tak ada perasaan tak percaya, baru dia kita tanya sendiri. Tu tak ada perasaan tak percaya. Sekarang ni Nabi SAW tak ada. Dan kita beriman 100% tanpa sikit pun syak. Itulah iman yang tertinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.